Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang baru saja bersama dengan saya Syah Sulaiman untuk Cool TV kita hari ini. Jangan lupa untuk anda semua yang baru saja bersama dengan kami, jangan lupa subscribe dan juga tekan button loceng supaya anda tak terlepas dengan video-video terbaru yang kita dah uploadkan. Alright guys, untuk hari ini special content kita berkenaan dengan Hari Kemerdekaan, bulan kemerdekaan kita bulan ni Ogos. So kita ada bawakan tetamu kita yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Mungkin pengalaman-pengalaman beliau boleh menjadikan kita ambil sebagai iktibar juga manfaat untuk kehidupan kita seharian. Alright. Untuk hari ini kita berbesar hati kerana kenal Dr. Muhammad Arshil bin Moidin selaku pakar perubatan kesihatan awam epidemiologi Angkatan Tentera Malaysia ada bersama dengan kita. Selamat datang Doktor. Betul ke saya sebut epidemiologi tu? Ya, betul. Saya daripada awal ni salah sebut. Walaupun bersilang-silang tapi okey. Okey tu. Alright, hari ni borak kita santai je bersama dengan Doktor. Jadi mungkin permulaan Doktor boleh kongsikan dahulu penglibatan Doktor dalam bidang perubatan juga terus ke dalam ketenteraan ni. Macam mana? Terima kasih. Saya bermula sebagai pegawai perubatan di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya menamatkan latihan perubatan siswaza saya di sana dan juga telah berkhidmat selama beberapa tahun di sana sebelum saya dipanggil untuk menyertai Angkatan Tentera Malaysia. Pada ketika itu melalui skim pinjaman. Secondment scheme tu sekarang dah tak ada. Dulu skim pinjaman ni adalah dipanggil arahan ataupun kerahan yang mana nama kita naik. Dan saya tak minta pun. Mana tentera yang request itu? Tak, dia random. So secara rawak yang mana nama pegawai-pegawai perubatan KKM pada ketika dulu dipinjamkan selama 2 ke 3 tahun di dalam ATM kerana kita Angkatan Tentera kekurangan pegawai perubatan. So saya telah join pada 2 tahun yang pertama dan selepas tu tak pernah menoleh belakang dan terus kekal bersama Angkatan Tentera Malaysia sehingga kini. Kalau ikutkan dah lebih kurang 17 ke 18 tahun. Yes. So sepanjang perkhidmatan saya di dalam Angkatan Tentera Malaysia, saya telah banyak diberi peluang untuk menyertai misi-misi kemanusiaan, misi-misi pengaman di dalam dan luar negara. Antaranya seperti misi tsunami Aceh pada tahun 2004. Seterusnya saya dihantar ke Western Sahara. Sekembalinya di Western Sahara saya ke Timur-Timur dan kemudiannya saya diberi peluang juga untuk ke Lebanon. Lebanon pada tahun 2007 dan daripada Lebanon tu saya dihantar belajar ke Sydney, Australia di University of Sydney di dalam bidang epidemiologi dan sekembalinya daripada situ saya dihantar pula ke Afghanistan. Daripada Afghanistan balik adalah lebih kurang hanya setahun lebih saya ke Tacloban pula. Taifun Haiyan Tacloban. Dan akhir sekali dihantar ke Cox's Bazar Bangladesh sebagai komander misi Hospital Medan Malaysia bagi pelarian Rohingya yang seramai 1.2 juta di sana. Alright, mungkin kita nak tanya juga dekat Doktor, antara banyak misi-misi yang Doktor terlibat tu, yang Doktor ditugaskan tu ke sana juga, mungkin ada misi yang Doktor rasa paling mencabar and susah nak lupa? Dia yang paling saya susah nak lupa ada 2. Walaupun misi-misi yang lain tu sangat teruk. Yang pertama adalah ketika di Aceh tsunami tahun 2004. Saya sampai pada hari kedua pagi. So menerima notis hanya dalam 2 jam. Dan kemudian diterbangkan ke sana untuk tim SMART kita dengan tim SMART. Dan kami pergi ke kawasan yang memang dilanda paling teruk. Antara yang tempat yang saya tak boleh lupakan adalah di pasar di tengah bandar Aceh di mana lumpur dan mayat beratus ribu mayat dia bertimpa di antara satu sama lain setinggi 2 tingkat. Jadi kami jalan di atas bumbung bangunan di pasar tu untuk melihat kalau ada survivor, ada yang terselamat. Tapi memang tak adalah. Memang semua yang dah dilanda tsunami tu memang mati di dalam lumpur. Itu antara pengalaman yang memang saya tak dapat lupakan. Yang kedua adalah apabila kita kehilangan seorang anggota. Saya berada di dalam konvoi tersebut ketika di Lebanon yang mana kereta perisai yang membawa anggota tentera telah mengalami kemalangan terbalik dan telah menghancurkan badan seorang anggota kita yang ada di dalam kenderaan APC tersebut. Jadi saya dapat melihat sendiri di depan mata dan kepala saya dan of course itulah sesuatu yang amat sukar untuk dilupakan. Doakan semoga
yang tu korban ataupun anggota tuan berada di kalangan orang yang beriman, insya-Allah. Alright, dan kita nak tanya juga mungkin berdasarkan pengalaman luas misi-misi kemanusiaan yang sebelum ni doktor pernah terlibat, dan juga kalau ikutkan keselesaan kemerdekaan yang kita kecapi ni, mungkin doktor sendiri ada pandangan doktor macam mana? Saya telah ke banyak tempat lokasi di mana krisis dan konflik memakan masa berdekat-dekat. Sebagai contoh di Afghanistan, 40 tahun lamanya mereka mengalami mempunyai perang saudara di sana. Tempat-tempat lain seperti di Lubnan yang saya ada juga, di Sahara Barat, Timur-Timur sampai sekarang juga masih bergolak. Dan kita kena tahu negara-negara lain ini mereka fight for decades, berpuluh-puluh tahun mereka berperang untuk mencapai keamanan. Dia sedang berusaha keras untuk mencapai keamanan. Tapi kita rakyat Malaysia ni, kita yang dah memang aman, sekarang ni kalau kita lihat generasi-generasi baru, kita dapati banyak isu-isu perkauman dimainkan yang cuba mengapi-apikan sentimen perkauman dan pergaduhan di antara kaum dan boleh mengakibatkan peperangan saudara di dalam negara. So kita berusaha keras untuk merosakkan keamanan dan perpaduan yang telah kita kecapi selama berpuluh tahun. Sedangkan negara lain memang struggling untuk dapatkan keamanan yang kita telah kecapi selama ini. Jadi saya rasa rakyat Malaysia patut lebih bersyukur dan patut memahami atau menghayati kepentingan perpaduan antara kaum dan keamanan dalam negara. Alright, kita tanya juga mungkin berdasarkan pengalaman doktor sendiri, ada tak doktor handle kes macam anggota-anggota tentera ni yang lepas dia misi diorang post depression? Ada tak? Memang ada. Di dalam operasi ketenteraan biasanya persediaan fizikal dan mental ditekankan. Ya, tapi walau bagaimanapun kita tetap manusia. Anggota tentera juga tetap manusia yang mereka juga berdepan dengan tekanan-tekanan tertentu. Saya ambil contoh ketika saya di Afghanistan, walaupun serangan yang dilakukan itu adalah kepada tentera lain, tentera New Zealand, tapi kami berada di dalam kawasan dan konvoi yang sama. Jadi letupan berlaku dan dua daripada anggota tentera New Zealand itu terbunuh serta-merta. Dan kita yang melihat dan mendengar letupan itu, of course akan ada perasaan tersebut. Jadi ada beberapa anggota saya yang mengalami, kita panggil post traumatic stress disorder, di mana dia memang ada blank stare, dia memang rasa tertekan dan terkejut dengan keadaan yang berlaku dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ianya tidak begitu lama. Sebab tidak terkena pada dia kan, dia hanya melihat keadaan tu. Tapi ia masih terus berlaku. Jadi apa yang kita lakukan di mana-mana misi yang kita pergi, kita ada good welfare support kepada keluarga. Itu yang paling important. Di dalam angkatan tentera, mana-mana kita pergi pun, kalau kita tahu kebajikan anggota keluarga kita dijaga oleh perkhidmatan, kita punya kerisauan yang utama dah hilang. Yang kedua, kita juga bawa core agama angkatan tentera ke mana-mana. Jadi ustaz kita ni bertindak sebagai kaunselor dan juga spiritual input provider. Yang mana dia bagi input-input spiritual yang menguatkan semangat anggota untuk pulih daripada keadaan yang traumatik seperti itu. Alright, so sebenarnya macam anggota tentera yang dah habis berkhidmat dengan tentera ataupun mungkin yang dah tamat perkhidmatan, nak kembali ke kehidupan normal, adakah satu perkara yang susah atau macam mana? Dia ada dua kategori. Satu adalah kategori anggota lain-lain pangkat dan satu lagi pegawai. Dan juga perlu ditekankan bahawa anggota yang berpencen dan tidak berpencen. Saya nampak cabaran utama untuk asimilasi ataupun integration ke dalam masyarakat itu tidak merupakan satu masalah yang besar. Kerana Angkatan Tentera Malaysia memang diketahui sentiasa mempunyai program-program ataupun program jangka panjang yang mana kita sentiasa involvekan diri kita dengan masyarakat. So kita panggil military operation other than war, yang mana banyak kali kita sentiasa merapatkan diri dengan masyarakat. Dalam masa yang sama kita melaksanakan projek-projek tertentu di dalam masyarakat. Jadi integrasi ke dalam masyarakat itu tidak menjadi masalah yang besar. Yang menjadi masalah yang besar adalah aspek kewangan dan kebajikan anggota tentera, terutamanya yang tidak berpencen ni. Jadi bila dia keluar, dia dapat wang gratuiti, dia terpaksa make sure that apa yang dia plan di dalam hidup tu boleh membantu dia untuk sustain hidup dia.
sampai umur dia sampai dia meninggal lah. So itu merupakan cabaran paling besar yang saya nampak yang masih merupakan cabaran kepada kami. Alright. So Dr. kalau tengok ini kalau tak silap saya lah, mungkin doktor boleh betulkan. Selepas dia habis ataupun keluar dari tentera, ada kursus lain 3 bulan. Kita panggilkan kursus peralihan, yang mana anggota tentera ni memilih bidang yang dia minat untuk dia teruskan hidup dia, sama ada dalam perniagaan ataupun bidang-bidang teknikal, ketukangan dan sebagainya. Tapi yang kita tahu tidak semua benda yang kita minat itu adalah yang terbaik bagi kita. Jadi itu merupakan cabaran kerana mereka memilih kadang-kadang tu ikut-ikutan, ikut nafsu rather dan dia punya kemampuan sebenar dan sebagainya. Jadi adalah agak amat penting untuk mereka ini diberikan peluang kedua sekiranya gagal. Jadi mereka ni boleh masih sangat produktif. Rata-rata umur yang berhenti hanya sekitar 40-an. So mereka ni ada mempunyai lebih kurang 20 tahun productive time ahead of them yang mereka boleh gunakan untuk bekerja. Yang merupakan sumber yang baik untuk negara. Alright, doktor. Kita nak berbalik kepada doktor sendiri pula. Alright, mungkin doktor ada sebab sendiri kenapa doktor untuk terus berada dalam bidang perubatan dalam Angkatan Tentera Malaysia ini sendiri. Sebab utamanya saya nampakkan adalah cabaran dan keunikan operasi military medicine saya panggil, operasi perubatan di dalam ketenteraan. Semasa saya di Kementerian Kesihatan dulu, saya pergi gelap, balik pun gelap. Maksudnya saya pergi hospital subuh, saya akan balik belah malam. Hari-hari benda yang sama je. Masuk bilik bedah, keluar bilik bedah. Dan benda yang sama yang saya anggap bukanlah satu cabaran yang lama-lama you akan rasa agak bosan. Di dalam perubatan ketenteraan ini bukan satu masalah. Kerana sering kali kamu diatur gerakkan ke misi-misi di luar negara dan sebagainya yang membuka minda kita dan memberikan pengalaman yang jauh lebih baik daripada apa yang saya pernah terima di dalam Kementerian Kesihatan. Jadi itu yang membuatkan saya kekal di dalam Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera dan tidak kembali ke Kementerian Kesihatan Malaysia. Buat nampak doktor macam lebih sukakan cabaran sebenarnya. InsyaAllah. Alright, kita nak teruskan lagi untuk mengetahui semua juga yang sedang menonton sekarang. Sebenarnya doktor adalah seorang yang juga terlibat secara langsung menangani masalah COVID di negara kita juga. Yang mana kalau ikutkan sebagai frontliner juga, mungkin doktor boleh kongsikan cabaran juga pengalaman melaksanakan tugas yang diberikan sebelum ini. Saya hanya merupakan watak kecil di dalam perang ke atas COVID-19 ni. Apa yang saya ingin highlight adalah Angkatan Tentera Malaysia memainkan peranan yang besar di dalam pengawalan wabak COVID-19 melalui atur gerak petugas bukan kesihatan, iaitu petugas keselamatan dan juga petugas kesihatan sendiri daripada Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera. Cabaran yang kita hadapi adalah apabila kita terpaksa bekerja multi agensi, melibatkan begitu banyak agensi lain yang mempunyai cara bekerja dia sendiri. Betul. Cara fikirnya sendiri. Bayangkan tentera dengan cara regimented manner-nya. Semua benda mesti cepat dan semua benda mesti teratur dan segala. Jadi perkara itu merupakan satu cabaran yang besar. Even untuk saya sendiri ketika saya mengawal dan mengarah operasi di pusat rawatan dan kuarantin COVID-19 di MAID. Yang mana ada lebih sekitar 10 agensi yang bekerja di bawah satu bumbung. Merupakan satu operasi yang terbesar ever di dalam negara, melibatkan multi agensi di bawah satu bumbung dengan 700 lebih petugas. Merawat lebih kurang 1000 lebih pesakit COVID-19. Dan cabaran yang saya hadapi adalah mencari titik kesamaan. Merupakan satu cabaran yang sangat sukar. Tapi kita berjaya lakukannya. Pastinya ada mungkin orang cakap bukanlah salah faham, tapi adalah untuk kita nak samakan, nak cari titik persamaan tu memang ianya bukan mudah. Bukan mudah. Dan merupakan satu tugas yang sukar. Tapi mencari titik kesamaan tu memerlukan kita mempunyai sikap humility atau humble. Kita mesti mempunyai sikap rendah diri dan fikir yang paling utama adalah kita kerja untuk negara. Bukan untuk agensi kita sendiri. Jadi benda tu akan membantu kita untuk memahami antara satu sama lain dan bekerjasama lah. Right, jadi kalau kita tengok juga untuk sekarang ni pun pusat rawatan dan juga kuarantin di MAIPS pun dah ditutup. Ya. Yeah. Jadi alhamdulillah juga sebenarnya kalau ikutkan kita berjaya lah sebenarnya di situ. Right, dan kita nak ke soalan berkenaan dengan kemerdekaan bagi doktor sendiri. Mungkin doktor boleh maksud kemerdekaan bagi diri doktor sendiri.
Saya hanya ada satu ayat, saya suka menggunakan ayat syukur. Syukur. So kemerdekaan ni sebenarnya pada saya adalah mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kerana negara kita ni blessed in a way. Memang negara Malaysia ni sangat blessed. Dari segi natural disasternya pun kosong. Dari segi unity dan ekonomi kita adalah jauh lebih baik daripada jiran-jiran serantau kita. Dan keamanan dan perpaduan yang kita capai ni, orang lain berjuang berpuluh-puluh tahun untuk mencapai keamanan dan perpaduan yang sama, tapi kita macam Allah dah berikan segalanya untuk kita. Jadi kita patut belajar mensyukuri nikmat ni dan mengekalkan perpaduan dan keamanan yang kita ada. Itulah maksud kemerdekaan pada saya. Jadi guys, kita kena pertahankan sampai bila-bila keamanan di negara kita. Jadi untuk yang terakhir, Doktor, mungkin Doktor sendiri ada apa-apa pesanan untuk yang sedang menonton sekarang ni berkenaan dengan Hari Kemerdekaan juga COVID yang sedang melanda negara kita, sebab kita kalau ikutkan memang belum bebas lagi 100%. So yang terakhir daripada Doktor. Untuk Hari Kemerdekaan saya dah sampaikan melalui poin saya sebelum ni. Macam saya kata, kita kena belajar bersyukur dan kena uphold spirit of independent itu dengan mengekalkan perpaduan dan keamanan yang ada. Bagi COVID-19, peperangan kita masih jauh. Jadi jangan lupa, walaupun kes kita dah single digit, kita kena tahu kita hanya memerlukan satu kluster yang besar untuk kembali kepada PKP. Satu kluster yang besar cukup untuk memusnahkan segala apa yang kita telah usahakan. Jadi kes kalau dah lebih daripada 2 digit, contohnya dah cecah 100, memang warrant for another PKP yang kita boleh, dan kita tahu impaknya kepada ekonomi dan kepada penduduk Malaysia secara dan khususnya memang sangat teruk. Jadi jangan kita alpa, jangan kita lupa penjarakan fizikal, bukan sosial. Kita dah tukar nama. Penjarakan fizikal mesti diteruskan, dan yang paling utama be responsible. Kalau kita pergi kepada stesen minyak dan banyak kedai-kedai kecil, even pasar raya, ramai yang menipu dengan meletakkan nombor yang salah. Percayalah, petugas kesihatan seperti kami ini mempunyai masalah yang sangat besar untuk trace. Kalau ada satu saja kes positif, contact tracing itu merupakan satu cabaran yang amat besar. Kalau kamu menipu, kamu tidak membantu negara. Jadi pesan saya, janganlah menipu. Benda tu simple saja. Letakkan jelah nombor yang betul dan nama yang betul. Ianya akan membantu negara sekiranya ada kluster ataupun outbreak yang besar. Banyak negara yang mana wave yang gelombang yang kedua dan ketiganya adalah jauh lebih teruk daripada gelombang yang pertama. Jadi kalau kita alpa dan lupa, negara kita mungkin mengalami nasib yang sama. Gelombang kedua kan. Ya, dah nak ketiga dah. Nak ketiga dah. Allah Akbar. Alright, kita minta jauh semua tu. Jadi kita apa pun ucapkan terima kasih kepada Colonel Dr. Muhammad Arshil bin Muhyiddin bersama dengan kita untuk hari ini. Terima kasih Doktor sekali lagi. Terima kasih. InsyaAllah dengan segala pengungsian yang disampaikan tadi dapat memberikan kita manfaat untuk kehidupan kita seharian. Jadi insyaAllah untuk anda semua, kalau ada apa-apa lagi yang nak disampaikan ataupun pandangan yang nak diutarakan kepada kami, boleh komen di bawah. Kita jumpa lagi next bersama dengan saya Syah Sulaiman dalam Cool TV. Assalamualaikum. Bye-bye.